Selamat sejahtera kepada rakan-rakan dan lecturer saya Muhammad Izin. Tajuk kami kepada hubungan etnik adalah sambutan perayaan dapat mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia. Rakan saya akan bermula dengan pengenalan. Saya bincang perayaan adalah satu aktiviti yang disambut oleh sesebuah masyarakat atau kaum. Sesuatu perayaan itu disambut oleh sebuah masyarakat atau kaum bertujuan untuk memperingati peristiwa penting yang pernah berlaku pada suatu masa dahulu. Perayaan juga akan disambut berdasarkan agama yang dinauti. Malaysia merupakan berbidang kaum dan ada 3 kaum majoriti yaitu kaum Melayu, kaum Cina, dan kaum Dia. Perayaan yang disambut oleh kaum Melayu ada Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Korban. Bersambut Tahun Baru Cina yang Kuih Bulan. Kaum India bersambut Deepawali dan Thaipusam. Saya Tan Eileen, saya akan membincangkan tentang penyataan masalah kajian. Masalah yang pertama adalah apakah penyambutan perayaan di Malaysia dapat memperkukuhkan hubungan antara kaum dengan mengenali perayaan satu sama lain. Yang kedua, apakah peranan kepelbagaian sambutan perayaan dalam memperkukuhkan perpaduan kaum di Malaysia? Seterusnya, apakah keunikan yang terdapat dalam setiap perayaan di Malaysia? Yang terakhir, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi di Malaysia untuk memperkukuhkan perpaduan kaum melalui penyampaian perayaan? Saya juga akan sambung dengan objektif kajian. Objektif yang pertama, untuk mengenal pastikan bahawa penyampaian perayaan di Malaysia dapat memperkukuhkan hubungan antara kaum dengan mengenali pasti satu sama lain. Seterusnya, untuk mengenali peranan kepelbagaian sambutan perayaan dalam memperkukuhkan perpaduan kaum di Malaysia. Yang seterusnya, untuk mengaji keunikan yang terdapat dalam setiap perayaan di Malaysia. Yang terakhir, untuk menyiasatkan cabaran-cabaran yang diada dalam memperkukuhkan perpaduan kaum melalui sambutan perayaan. Seterusnya akan berbincang tentang latar belakang. Suyin. Nama saya Suyin. Saya akan bincang latar belakang perayaan Melayu. Bagi umat Islam terdapat 2 perayaan utama iaitu Hari Raya Puasa atau Aidilfitri dan Hari Raya Haji Aidiladha. Hari Raya Puasa dirayakan bagi menandakan berakhirnya bulan Ramadan yang mewajibkan umat Islam berpuasa selama sebulan. Hari Raya Haji disambut pada hari ke-10 bulan Zulhijjah atau bulan Islam ketika umat Islam yang mengerjakan haji di Mekah berada di peringkat akhir ibadah mereka. Bersempena dengan perayaan ini, umat Islam yang berkemampuan digalakkan untuk melakukan ibadah korban, dan disebabkan itu juga perayaan ini turut dikenali sebagai Hari Raya Korban. Selain daripada 2 perayaan utama itu, umat Islam turut menyambut Awal Muharram yang merupakan sambutan Tahun Baru Islam. Malindo Rasul bagi memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Nuzul Quran bagi memperingati hari turunnya Al-Quran dalam kalangan umat Islam. Ciri-ciri perayaan Melayu adalah pada hari perayaan Hari Raya,
So, keluarga Melayu berpakaian dengan pakaian terbaik mereka yang juga dikenali sebagai baju Melayu untuk lelaki dan baju kurung untuk wanita. So, perayaan bermula dengan perhentian pertama, lawatan ke masjid diikut dengan lawatan ke rumah orang tua. So, salah satu tradisi sentimen yang diperhatikan semasa hari raya adalah waktu di mana setiap keluarga dalam keluarga saling meminta maaf, yang setiap isi rumah pasti akan mempunyai makanan ialah ketupat, rendang, lemang dan kuih raya. So, bagaimanakah perayaan ini dapat memperkukuhkan perpaduan kaum? Pertama ialah majlis rumah terbuka. So, majlis rumah terbuka tradisi unit ini tidak akan mengadakan dan menghadiri rumah terbuka harus dipertahankan kerana dapat membantu kita menghargai jiran dan rakan kita dapat berbagai bangsa dan agama. So, kedua adalah penerimaan budaya mereka dengan memakai baju Melayu dan baju kurung. So, ini akan ini akan dapat memperkukuhkan perpaduan kaum mereka. So, next, latar belakang Tahun Baru Cina. So, bermula dengan bulan baru yang berlaku sekitar 21 Januari hingga 20 Februari menurut kalender barat. So, sejak pertengahan 1990-an, orang-orang di China diberi cuti selama 7 hari berturut-turut semasa Tahun Baru Cina. Ada satu legenda adalah bahawa ribuan tahun yang lalu seekor raksasa bernama Nian atau tahun yang menyenangkan penduduk kampung pada awal setiap tahun baru. So, raksasa itu takut suara keras, lampu terang dan warna merah. So, jadi benda-benda itu digunakan untuk mengajar binatang itu. So, perayaan untuk melancarkan tahun yang lama dan membawa keberuntungan dan kemakmuran yang baru. So, oleh itu seringkali merangkumi merajun bunga api dan pakaian serta hiasan yang berwarna merah. Next, please. So, perayaan Tahun Baru Cina bermula dengan bulan baru yang berlaku sekitar 12 Januari hingga 20 Februari menurut kalender barat. So, orang Cina yang membersihkan kediaman mereka untuk menjadikan bersedia untuk perayaan Tahun Baru Cina. So, makan malam Tahun Baru Cina dipanggil English ialah Reunion Dinner dan dipercayai sebagai makanan terpentingan di Tahun Baru Cina. So, ada angpau diberikan oleh ahli keluarga yang sudah berkahwin kepada anak-anak atau pesara. So, ia adalah salah satu tradisi dalam Tahun Baru Cina. So, bagaimana perayaan Tahun Baru Cina ini dapat memperkukuhkan perpaduan kaum? Satu ialah majlis rumah terbuka. So, kita pergi dengan mengunjungi rumah terbuka kaum lain, kita dapat memahami, menghormati agama, budaya dan adat istiadat bangsa masing-masing dan ini dapat mengeratkan hubungan semasa masyarakat. Yang kedua ialah upacara mengganggu isang dalam kaum lain. Yang isang yang menggembirakan telah lama menjalani kehidupan di luar sempadan, budaya yang menyatukan rakyat Malaysia dari semua komuniti dalam persahabatan yang sihat. So, selama beberapa dekad, isang telah berfungsi sebagai ikatan kuliner yang memicu semangat berpasukan kerana rakan perniagaan dan rakan bekerja untuk bersama-sama.
So, yang lain itu perlihat tarian singa dengan kaum lain. Tarian singa adalah cara untuk mempromosikan kehormatan kaum, perpaduan dan semangat Malaysia kerana kebanyakan anggotanya tidak hanya berkompromi dengan kaum Cina tetapi juga kaum bumi putera. So, tarian singa adalah salah satu aktiviti budaya yang meningkatkan kesihatan dan menguatkan semangat kerja perpasukan dan perpaduan di antara anggotanya. So, pada masa kini, terdapat banyak kanak-kanak yang bukan berasal dari China belajar bagaimana melakukan tarian singa dan saling memahami dan menghormati budaya. Next, please. Latar belakang perayaan Kuih Bulan. So, festival ini bermula lebih dari 2000 tahun yang lalu sebagai perayaan musim menuai musim luruh yang dikhaskan untuk berterima kasih kepada para dewa. So, perayaan Kuih Bulan jatuh pada hari ke-15 bulan lunar yang ke-8. So, Kuih Bulan dan Tanglong ditawarkan untuk dijual seawal sebulan sebelum festival ini dan Kuih Bulan menjadi lebih umum untuk diberikan sebagai hadiah daripada makanannya semasa festival. So, kebiasaan mempersembahkan korban kepada bulan telah diganti dengan merayakan festival itu dengan keluarga dan rakan-rakan. So, bulan purnama dianggap sebagai simbol perjumpaan kerana festival pertengahan musim luruh juga dikenali sebagai festival reunion. So, festival ini juga bertepatan dengan akhir musim menuai musim luruh, menandakan berakhirnya Hungry Ghost Festival yang berlangsung pada bulan lunar ke-7. So, hari festival pertengahan musim luruh secara tradisional dianggap menguntungkan untuk majlis perkahwinan kerana Dewi Bulan diyakini dapat memberikan kebahagiaan suami isteri kepada pasangan. Ciri-ciri perayaan Kuih Bulan. So, perayaan Kuih Bulan mewakili perjumpaan keluarga. Keluarga akan makan malam bersama pada malam itu. Ibu akan memasak makanan yang enak di rumah dan keluarga akan menghabiskan masa gembira bersama. So, Kuih Bulan adalah pastry tradisional Cina. Ini adalah simbol perjumpaan keluarga dan kuih tradisional dipotong menjadi kepingan yang sama dengan jumlah orang dalam keluarga. Dalam kepercayaan orang Cina, bulan purnama adalah simbol perjumpaan keluarga. Ketika orang melihat bulan, yang mengingatkan mereka tentang keluarga dan tanah air mereka. Dan buat Tanglong berwarna-warni adalah aktiviti yang menggembirakan antara keluarga dan anak-anak. So, anak-anak akan menulis ucapan selamat di Tanglong dan membiarkannya terbang ke langit. So, bagaimana perayaan ini dapat memperkukuhkan perpaduan kaum adalah dua. Yang pertama ialah makan kuih bulan bersama-sama. Yang kedua ialah memainkan Tanglong dengan kaum lain. Okey, sekarang saya akan cakap tentang Thaipusam, perayaan Thaipusam. Thaipusam adalah perayaan penting yang diperhatikan oleh penganut Hindu di selatan India pada bulan Tamil Thai Januari hingga Februari. Pada hari Thaipusam, kebanyakan pemuja Lord Murugan diberikan buah-buahan dan bunga berwarna kuning atau oranye yang merupakan warna kegemarannya. Sebilangan besar penyembah ini bahkan menarik kereta dan benda berat dengan jangkuk yang melekat di badan mereka. Thaipusam di Malaysia dirayakan di Batu Caves Kuil Sri Subramaniar Swami di luar Kuala Lumpur. Penganut mempersiapkan diri untuk majlis itu dengan membersihkan tubuh mereka melalui puasa dan pantang.
dan biasanya mengamati makanan vegetarian untuk jangka waktu tertentu. Next please. Perayaan Deepavali pula, Deepavali atau Diwali bermaksud deretan lampu yang juga dikenali sebagai Festival Cahaya adalah perayaan yang disambut oleh umat Hindu di seluruh dunia. Perayaan ini diadakan pada hari ke-14 2 minggu yang gelap di bulan Tamil pertengahan Oktober hingga pertengahan November. Persiapan untuk Deepavali bermula sebelum hari sebenar, rumah dibersihkan, pakaian baru dibeli dan makanan ringan disediakan. Pada waktu pagi Deepavali, banyak penganut Hindu terutamanya orang India Selatan bangun pagi untuk mandi minyak. Dipercayai mempunyai kebaikan untuk mandi di sungai Ganga suci di India. Pakaian baru yang merupakan pakaian tradisional India bagi lelaki dan pakaian sari untuk wanita dipakai semasa Deepavali. Next please. Ini adalah contoh pakaian lelaki kurta dan pakaian perempuan sari. Next please. Bagaimanakah perayaan India dapat memperkukuhkan perpaduan kaum adalah semasa di Thaipusam akan terdapat banyak orang pada masa itu kerana bukan sahaja orang tempatan menyertai festival ini tetapi juga pelancong asing yang ingin melihat cara-cara Thaipusam diraihkan. Orang India akan membuang banyak pelepah di jalan raya dan sebilangan orang Cina akan melakukannya kerana ini adalah cara mereka memperkukuhkan perpaduan antara kaum. Orang India dan orang Cina memecah kelapa kerana melanggar ego dan menampakkan kesucian di dalamnya. Thaipusam dirayakan dengan lebih meriah daripada Deepavali, oleh itu hubungan keluarga dan rakan-rakan yang berbilang kaum akan diperkukuhkan. Next. Perayaan Deepavali pula, Deepavali dipanggil sebagai Diwali juga. Deepavali dapat menyatukan semangat perpaduan kerana Deepavali akan menyadarkan rumah terbuka untuk rakan dan keluarga. Pemilik rumah akan memberikan sejumlah wang apabila tetamu datang ke rumah dan meraihkannya bersama mereka. Selain itu, apabila kaum yang lain seperti Melayu dan Cina juga dijemput untuk meraihkan Deepavali bersama-sama, mereka dapat merasakan makanan-makanan India dan berbual-bual di sana. Pada hari kedua, orang India akan mengunjungi keluarga mereka yang tinggal di tempat lain dan mereka dapat meluangkan masa antara satu sama lain kerana mereka tidak sering bertemu. Halo semuanya, nama saya Boy Kenji. Sekarang saya akan menjelaskan apakah cabaran tentang sambutan perayaan dapat mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia. Dan saya akan memberikan cadangannya untuk setiap cabaran. Cabaran yang pertamanya adalah kewujudan virus, iaitu COVID-19. Rakyat Malaysia tidak sepatutnya meraihkan belum berkumpul secara beramai sekarang adalah bertentangan dengan peraturan semasa di Malaysia. Cadangan bagi cabaran tersebut adalah meraihkan perayaan dengan mengikuti Standard Operating Procedure, iaitu SOP dengan tepat. Selain itu, menurunkan harga untuk barang perayaan yang berpatutan semasa berlakunya wabak ini. Cabaran yang kedua adalah sambutan perayaan semakin pudar. Banyak orang tidak menghargai perayaan. Mereka suka mengikuti tren yang moden dan kurang memberikan tumpuan daripada sekolah mengenai budaya. Cadangannya adalah menjalankan aktiviti dan memberikan tumpuan kepada perayaan sejak sekolah rendah. Contohnya, membawa makanan pelbagai perayaan
ke sekolah untuk dihidang bersama-sama. Di samping itu, mengadakan pertandingan mengenai perayaan seperti pertandingan pakaian perayaan. Cabaran yang ketiga adalah kurang pengetahuan terhadap perayaan kaum lain. Banyak orang di Malaysia tidak faham apa yang harus dilakukan untuk adat dan pantang larang semasa perayaan. Bukan itu sahaja, mereka juga kurang minat dan kurang menghormati perayaan tersebut. Cadangannya adalah ibu bapa haruslah mengajar anak sejak kecil. Ibu bapa juga haruslah mendorong anak-anak berkawan dan bergaul dengan kaum lain. Okay, so cabaran terakhir adalah pengaruh buruk di internet. Influencer dan YouTubers suka memuat naik video yang mengejek kaum lain dan menimbulkan salah faham dan kekeliruan terhadap kaum lain. Cadangan ialah departmen terkait haruslah menguatkuasakan undang-undang terhadap blog sensitif dan menukarkan blognya yang buruk itu kepada informasi yang betul. Itu saja untuk saya. Terima kasih. Kesimpulannya, Malaysia mempunyai pelbagai kaum yang berlainan. Mereka yang dilahirkan di Malaysia mestilah sangat bangga untuk menjadi anak Malaysia kerana hanya di Malaysia kita semua dapat meraihkan semua perayaan. Selain itu, masyarakat mestilah sentiasa mengeratkan silaturahim dan tidak memecahkan perpaduan kaum yang sedia ada kerana kita semua satu bangsa, satu negara dan satu Malaysia. Di samping itu, masyarakat mestilah menolong antara satu sama lain, tak mengira bangsa dan agama, kerana dengan menolong jugalah boleh memperkukuhkan perpaduan kaum. Selanjutnya, sekarang ini pula adanya wabak coronavirus dan masyarakat kena patuhi prosedur operasi. Oleh itu, sekarang ini banyak orang rasa takut dan malas untuk keluar kerana wabak masih ada dan serius. Walaupun begitu, masyarakat haruslah tidak melupai tentang perpaduan kaum mereka. Terima kasih.